Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah apa khabar sahabat-sahabat di luar sana? Hari ini cuaca redup, hujan sekejap menyeranya, tapi kan sudah berhenti. Alhamdulillah tenang. Hari ini cuaca redup lah sekarang ini. Hujan dah berhenti. Haji dalam perjalanan daripada pejabat dan daripada ofis, singgah ke pasar sekejap, beli keperluan kiriman isteri lah, keperluan keluarga. Alhamdulillah tadi di pasar pun kita lihat masih lagi semuanya mengamalkan SOP, pakai tali menghalang semua laluan biasa, ada pintu masuk tertentu. Kemudian ada tulis nama dan pemeriksaan suhu. Baguslah Alhamdulillah. Di kiri kanan jalan daripada pasar nak ke jalan UMS, masih banyak gerai-gerai jualan durian. Alhamdulillah musim. Jadi sebenarnya biasa Haji bagi tahu kalau kita ke mana-mana pun dalam perjalanan, mari kita doakan semua peniaga-peniaga durian, gerai-gerai di kiri kanan sentiasa sihat, murah rezeki, laris perniagaan mereka. Mudah-mudahan kita doakan. Jadi hari ini di ofis tadi Haji buat persiapan sikit, sebab besok masih ada temu janji untuk sesi kaunseling, insya-Allah. Besok Haji ada temu janji untuk sesi kaunseling lagi, jam 10 besok. Hari ini tuan-tuan dan puan, kalau dengar slot refleksi edisi khas COVID-19 di radio Sabah FM yang bersiaran pagi tadi. Hari ini Haji bicara tentang bagaimana kejayaan negara kita dalam menangani wabak COVID-19 sehingga kita berjaya, dan kita sekarang walaupun masih berada dalam fasa PKPP untuk pemulihan, ada 1-2 kes yang masih belum selesai, banyak lagi yang sedang dirawat, ada juga, tetapi kita berjaya. Negara kita menjadi antara negara terbaik dalam menangani wabak COVID-19. Makin berkurangan, makin tenang, berbanding negara-negara barat sana. Mereka paling teruk lah, beratus ribu, berjuta sudah yang meninggal. Jadi apakah rahsia kejayaan negara kita? Jadi dalam slot refleksi di Sabah, radio Sabah FM pagi tadi Haji ada bicara soal perumpamaan bidalan orang tua-tua, orang bijak pandai yang kita pernah dengar. Tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit empedu. Haji bawa bidalan itu, maka itulah rahsia kejayaan negara kita. Kerana semua rakyat negara kita sangat disiplin, sangat mematuhi peraturan. Walaupun peringkat awal kita merasakan susah perit melalui kehidupan dalam fasa PKPP, dalam fasa PKP 1 sehingga PKPP sekarang, kita tak boleh keluar, tak boleh berniaga, tak bekerja, sekolah tutup, aktiviti di luar terjejas semua. Kita solat di rumah, kita ibadat di rumah, sehingga solat jemaat pun kita tak boleh keluar ke masjid dan sebagainya. Maka kesusahan itu sesuailah yang kita sebut tadi. Kerana rakyat Malaysia kita semua sanggup bersusah-susah dahulu, maknanya kita berkorban melalui fasa susah. Tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit empedu. Jadi pengorbanan kita semua rakyat Malaysia, pahitnya, peritnya, sengsaranya, akhirnya kita mula merasa nikmat kemanisan kehidupan. Mudah-mudahan tak lama lagi kita akan tamat fasa PKPP 31 Ogos, dan Haji ada dengar PM sudah sebut selepas itu ialah fasa normalisasi, iaitu nak kembali kepada situasi normal. Berapa lama nanti kita tunggu pengumuman. Tapi realitinya kita semua sudah berjaya menangani COVID-19 dengan baik, dengan kebijaksanaan, kesungguhan, pengorbanan sepahit empedu
barisan harapan negara, doktor, jururawat, pembantu hospital, polis, tentera, bomba, semua kaki tangan hospital, rela, NGO dan semuanya. Pendeknya, semua rakyat negara kita telah berkorban dengan melalui kepahitan kehidupan, keperitan, dengan sabar, dengan tenang, dan akhirnya kita makin berjaya dan kita dah mula merasa kemanisannya seumpama madu yang manis gembira dalam kehidupan. Itulah benarlah kata bidalan orang tua-tua, tiada pengorbanan sepahit, tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit empedu. Sama yang pernah Haji sebut dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. InsyaAllah tak lama lagi kita akan bersenang-senang, hidup normal seperti biasa. Tetapi banyak hikmah yang kita lalui dalam fasa kehidupan, menjadikan kita lebih kuat dari segi emosi, kita lebih kuat dari segi pemikiran, dari segi tindakan. Kita betulkan kesilapan yang pernah kita lalui, kita buang sampah-sampah masa lalu, kita nak teruskan kehidupan, melihat luasnya pemandangan perjalanan di depan sana, dan pastinya banyak kejayaan menanti kita, tetapi dengan syarat kita berjalan di jalan yang benar, jangan lagi mengulangi kesilapan masa lalu. Jadi kalau tuan-tuan dengar slot refleksi bersama Kaunselor Haji Mohtar tadi pagi di Radio Sabah FM, Haji ada bicara dengan tajuk tiada pengorbanan, tiada kejayaan semanis madu tanpa pengorbanan sepahit empedu. Oh ya, sekejap lagi pukul 3 lebih akan berkumandang azan asar di Radio Sabah FM. Buka Radio Sabah FM 89.9. Kalau miss tadi pagi, maka slot refleksi yang Haji beri motivasi kendalian DJ Darling Magdalena akan diulang sebaik saja tamat azan asar. InsyaAllah, jadi boleh dengar setiap pagi jam 7.40 dan diulang setiap petang selepas azan asar. Jadi dalam perjalanan nak balik ke rumah, InsyaAllah tadi ke pejabat, ada urusan, ada temu janji, kemudian singgah ke pasar sekejap, di pasar Kota Kinabalu. Itulah yang pakai topeng semua tadi ni, ikut prosedur, beli keperluan keluarga. InsyaAllah besok Haji kena ke office awal juga, sebab besok memang ada temu janji untuk sesi kaunseling. Oh ya, Haji nak ambil kesempatan nak war-warkan di sini, nak maklumkan kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang ramai yang WhatsApp, telefon untuk nak buat temu janji rawatan resdung, sebab sebelum ini memang Haji juga buat rawatan resdung kaedah Dr. Res Bioherba. Tetapi bermula dalam fasa PKP, dulu kita tak boleh keluar, jabat tutup semua, dan gara-gara COVID-19 ini Haji dah ambil keputusan, dan umur Haji pun dah berumur, jadi Haji minta maaf, susun jari 10 kepada kawan-kawan yang memang selama ini buat rawatan resdung dengan Haji, kemudian buat temu janji, bertanya lagi bila nak buat. Haji minta maaf banyak-banyak. Haji dah nak Haji tutup lah, Haji takkan buat rawatan resdung lagi sebab risikonya besar untuk Haji juga. Kemudian Haji pun ada cucu dan sebagainya. Okey, tetapi Haji nak bagi tahu, nanti boleh datang buat rawatan resdung dengan sahabat Haji Dr. Rusni di Sakinah, pusat rawatan di Sakinah di Alam Mesra. Haji lupa nombor telefon, tapi kalau siapa nanti nak dapatkan nombor telefon Dr. Rusni di pusat rawatan di Sakinah di Alam Mesra, boleh PM Haji lah. Nanti Haji bagi nombor Dr. Rusni pusat rawatan. Doktor juga mau buat rawatan resdung kaedah yang sama dengan Haji, malahan dia ada buat rawatan-rawatan lain lagi lah. So boleh buat rawatan dengan doktor, dia masih muda. Okey, urusan motivasi, ceramah motivasi dan sebagainya,
juga Haji mula kurangkan, Haji nak banyak berehat, tetapi Haji akan terima berdasarkan permintaan daripada sekolah, guru, organisasi yang jika benar-benar perlukan khidmat Haji lagi, yang pernah merasa impaknya di sekolah mereka, pelajar mereka, guru mereka, organisasi mereka. Yang selama ini Haji buat kursus-kursus urusan stres, team building juga di jabatan kerajaan, jabatan swasta dan sebagainya, yang masih rindu nakkan juga Haji yang kendalikan program sentuhan Haji, boleh kita runding lah. Tetapi Haji tak lagi nak serius apa nak orang kata apa, mencari program-program. Kalau betul-betul cari Haji, betul-betul nakkan Haji atur, boleh berhubung dengan Haji, insya-Allah. Tetapi kalau memang untuk temu janji nak buat rawatan terapi di pejabat, itu Haji bersedia bila-bila masa, tetapi mesti buat temu janji, buat temu janji. So tahniah kepada semua organisasi, semua sekolah, semua guru yang pernah dapatkan khidmat ceramah dapat Haji bersama MBK Dynamic Consultant. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang sudah berjaya, yang baru lepas SPM dulu, sekarang sedang menunggu untuk mendaftar di kolej-kolej universiti. Tahniah kepada yang sudah berjaya, yang bersama juga dalam sentuhan motivasi dengan Haji. Sungguh sabar di Semenanjung juga. Gembira bila sekolah-sekolah yang sebenarnya Haji pergi, sekolah menengah Pengkalan Cepa, sekolah menengah Ismail Petra, sekolah SK Kemumin, bila guru menyatakan wah keputusan mereka terbaik, walaupun Haji pergi beri sentuhan yang tak seberapa, sebenarnya itu adalah kejayaan guru-guru yang selama ini bertungkus lumu di sekolah tersebut. Tapi kebetulan sentuhan Haji, kebetulan pula tahun itu, alhamdulillah keputusannya terbaik. Alhamdulillah lah ya. Haji dah nak sampai. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan untuk melalui kehidupan dalam fasa PKPP. Masih kita ikut prosedur, masih kita ikut SOP, penjarakan sosial 1 meter bila kita keluar ke tempat yang agak ramai orang. Kita masih elakkanlah untuk tempat-tempat yang ramai orang, tapi untuk keperluan tak ada masalah, dalam keluarga dan sebagainya. InsyaAllah teruskan, jadikan diri kita orang yang tenang dari segi emosi, berfikiran yang positif dan matang, bertindak sebagai orang yang bijaksana, ikut hati yang tenang, neraca iman dalam kehidupan kita. Jangan ikut nafsu, jangan ikut amarah, dan yang paling penting ialah kita lalui kehidupan dengan cinta Allah dan cinta sesama manusia. Jangan lupa ibadah, jangan lupa berhubung dengan silaturahim keluarga, silaturahim kawan-kawan, dan sebagainya. Dan sama-sama berdoa, sebab Haji punya urusan umrah dan haji juga kita masih tertangguh menunggu kebenaran kelulusan daripada Arab Saudi. Nanti bila sudah bermula, maka kita akan atur balik pakej yang telah kita atur untuk haji dan umrah. Jadi sahabat-sahabat umrah yang sudah daftar, sabar. Segala informasi ada dalam grup kita, grup umrah kita, jadi boleh berhubung di sana ataupun personal dengan Haji, boleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, mari jaga kesihatan diri dan keluarga, hidup dengan tenang dan gembira, tenang-tenang saja, ikhlaskan diri kita, maafkan semua orang dalam kehidupan ini. Haji dah sampai. Sekejap, ada kunci tu. Alhamdulillah, inilah kehidupan. Kita nak bina keluarga yang sentiasa ceria, gembira, mawaddah warahmah, insya-Allah. Yang penting kita sihat, dapat terus ibadah, dapat terus
gembira bersama keluarga, anak cucu. Orang muda, teruskan perjuangan kehidupan. Hidup nak mesti diteruskan. Cari peluang-peluang kehidupan. Kalau kita ahli perniagaan, cari perniagaan yang boleh menjamin masa depan di bidang yang kita memang minat, yang kita ada kemahiran, kita ada kepakaran. Yang bekerja di jabatan, teruskan beri khidmat yang terbaik. Orang berniaga dengan baik. Ahli-ahli politik, jadilah ahli politik yang matang, yang ada prinsip, yang pentingkan rakyat yang menyokong kita. Jangan ikut nafsu, hanya nak kayakan diri sebagainya. Rakyat dah pandai menilai. Tunggulah pilihan raya ke-15 nanti. Ramai pemimpin-pemimpin lama yang memang tak perform, yang terbukti hanya pentingkan diri, akan dikuburkan oleh rakyat nanti. Okey, jadi kita perlu angkat siapa saja pemimpin yang berjiwa rakyat, yang sentiasa berjuang untuk rakyat, yang ada nilai kepimpinan, agamanya, kemuliaannya, kehebatannya. Jangan cakap politik lah. Okey, baik, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk guru-guru, selamat bertugas. Pastikan pelajar-pelajar anda menjadi pelajar yang menyayangi anda sebagai guru, menyayangi dan menghormati anda. Jadi guru mesti jadi guru penyayang, tetapi dalam masa yang sama adalah guru yang tegas. Jadi murid-murid akan hati-hati. Jangan main-main dengan guru ini. Dia tegas tetapi dia sangat sayang kepada pelajarnya. Begitu ya. Baik, Haji berhenti dulu, dah sampai ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita saling mendoakan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita di mana pun. Semoga hidup kita sihat, panjang umur, murah rezeki. Ramai-ramai nanti kalau dah sampai masanya, mari boleh berhubung dengan Haji. Kita atur ikut Haji, fikir umrah, seterusnya umrah ziarah, pelancongan dan sebagainya. Okey, insya-Allah jangan lupa bersama kita ibadah ke tanah suci. Haji pun dah rindu. Kalau nak pergi ke Masjid Al-Aqsa juga, nak tunaikan apa yang Nabi pesan. Jangan kamu bersusah-susah pergi ke tempat lain kecuali ketiga tempat, kan? Hadis Nabi apa? Masjid Baitullah, Masjidil Haram di Mekah, Masjidku, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Okey, ni kalau ada rezeki doa. Haji dah bawa beberapa grup ke sana tahun lepas, beberapa tahun lalu. Pengalaman yang bermakna di bumi para anbiya. InsyaAllah berdoalah dan berusahalah. So kalau ada yang nak mula menabung untuk umrah, boleh berhubung. Kita akan buka tabung umrah di pejabat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.